Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk ke bab yang baru dalam ekonomi tingkatan 5, bab 2 Malaysia dan ekonomi global. Hari ini kita akan mulakan PDPR kita dengan topik yang pertama dalam bab 2 iaitu globalisasi. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai bab ini, mari kita lihat terlebih dahulu apakah objektif pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama menerangkan maksud globalisasi, kedua menerangkan operasi syarikat multinasional, ketiga menganalisis faktor penggalak globalisasi dalam ekonomi, dan yang keempat menilai kesan pelaburan langsung asing terhadap ekonomi negara. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi? Globalisasi ialah proses interaksi dan integrasi antara siapa? Manusia, firma dan kerajaan pelbagai negara. Jadi ingat, 3 entiti. Manusia, firma dan kerajaan pelbagai negara mesti ada juga, okey, dalam globalisasi. Okey, kenapa globalisasi ini berlaku? Akibat perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, pengangkutan dan perhubungan. Dan yang kedua, menyebabkan sempadan antara negara seolah-olah tidak lagi wujud dan dunia dianggap sebagai satu unit. Kenapa? Sebab bila globalisasi berlaku, proses interaksi di hujung jari melalui internet boleh sahaja berlaku. Perniagaan pun boleh dilakukan secara dalam talian sahaja. Jadi itu adalah antara sebab-sebab yang menyebabkan globalisasi itu berlaku. Baiklah, kita lihat ciri-ciri globalisasi. Ada 4 ciri-ciri globalisasi ataupun globalisasi ini muncul akibat daripada sebab-sebab berikut. Yang pertama, pasaran baharu. Bagaimana pasaran baharu ini? Ia berlaku akibat perkembangan pasaran global seperti perkhidmatan perbankan, insurans, pengangkutan dan lain-lain lagi lah. Lepas tu pelonggaran undang-undang. Kalau dulu pelbagai sekatan dibuat untuk perniagaan antara negara. Tapi akibat kelonggaran undang-undang, maka pasaran baharu mudah untuk masuk ke dalam sesebuah negara. Berlakulah globalisasi. Kedua, peserta baharu. Wujudnya syarikat multinasional. Syarikat multinasional sentiasa cuba untuk mempelbagaikan pengeluaran untuk memperbesarkan lagi syarikat mereka. Dan juga kewujudan blok-blok perdagangan macam EU ialah Kesatuan Eropah, ASEAN, negara-negara Asia Tenggara dan banyak lagi kesatuan-kesatuan yang lain. Jadi ini menyebabkan globalisasi itu sangat cepat berlaku. Ketiga, kaedah komunikasi baharu. Sekarang internet di hujung jari, apa-apa pun kita boleh capai walaupun sempadan antara negara itu jauh, tapi kita boleh capai dengan internet dan juga komunikasi elektronik lah. Telefon bimbit, sekarang pun pelbagai cara medium, Zoom, Google Meet, StreamYard boleh mempercepatkan urusan perbincangan. Lebih cepat dan juga murah. Jadi dia memudahkan proses globalisasi itu. Yang keempat adalah peraturan dan norma baharu. Perluasan dasar ekonomi kapitalis seperti penswastaan dan liberalisasi perdagangan dan juga perjanjian pelbagai hala. Jadi peraturan dan norma baru ini memudahkan globalisasi itu berlaku. Baiklah, kita lihat syarikat multinasional. Apa itu syarikat multinasional? Syarikat multinasional ialah firma yang beroperasi di beberapa negara secara serentak. Contohnya, Maybank. Kita tengok Maybank lah, Maybank dan SMB Group. Kalau pergi Indonesia, dia ada di Indonesia. Kalau pergi ke Thailand, dia ada di Thailand dan juga di Malaysia. Jadi, dia ialah firma yang beroperasi di beberapa buah negara secara serentak. Selain daripada Maybank dan SMB Group, ada Sime Darby Berhad, ada Axiata Group. Ini untuk syarikat multinasional Malaysia lah. Kalau syarikat multinasional luar negara ada banyak. Samsung dan banyak lagi lah yang lain. Okey, ciri-ciri syarikat multinasional. Kalau nampak sini, pertama sekali, firma besar yang mempunyai cawangan di beberapa buah negara. Kedua, pemindahan teknologi yang canggih.
pemindahan teknologi yang canggih antara cawangan di negara yang berbeza. Dan yang ketiga adalah semua cawangan firma dikawal oleh firma induk di negara asal. Jadi ingat, ini adalah tiga ciri-ciri syarikat multinasional. Firma besar, ada cawangan di beberapa buah negara, pemindahan teknologi yang canggih, dan semua cawangan dikawal oleh satu firma induk di negara asal. Baiklah, kita lihat pula apakah dorongan syarikat dalam operasi antarabangsa. Okey, pertama sekali mestilah untuk meluaskan pasaran. Kenapa meluaskan pasaran ini penting? Untuk firma meluaskan dan juga memasarkan produk mereka ke luar negara. Kenapa perlu pasarkan ke luar negara? Untuk kita dapat lebih banyak keuntungan. Okey, contohnya syarikat Proton memasuki pasaran Singapura, Thailand. Kenapa? Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Sebab mungkin di negara kita jumlah orang yang membeli sudah maksimum. Jadi mereka keluarkan lagi di negara lain untuk mendapatkan pasaran yang lebih luas. Kedua, perlindungan perdagangan. Okey, sekatan perdagangan seperti cukai menyebabkan firma membuka operasi di negara berkenaan. Kalau mau ulang-alik hantar daripada negara A ke negara B, ada banyak proses-proses yang terpaksa dilalui. Jadi dengan buka di negara yang baharu, maka ia dapat mengurangkan tekatan perdagangan. Ketiga, kos pengangkutan yang tinggi. Firma ataupun syarikat multinasional membuka tapak pengeluaran di negara berkenaan untuk menjimatkan kos pengangkutan. Bayangkan kalau barangan itu daripada negara-negara, contohlah macam Korea kan, Korea, hantar ke Malaysia. Kos pengangkutannya tinggi. Tapi bila mereka membuka cawangan di negara Malaysia dan dikeluarkan di negara Malaysia, maka tidak lagi perlu ada kos pengangkutan. Jadi ia dapat menjimatkan kos syarikat multinasional tersebut. Keempat, bahan mentah atau hasil bumi yang unik. Okey, firma ataupun syarikat multinasional buka cawangan di negara tertentu sebab mereka mungkin kekurangan bahan mentah dalam negara mereka. Okey, contohnya industri perabot di Malaysia. Kekurangan sumber kayu untuk membuat perabot. Jadi Malaysia membuka cawangan lagi memindahkan operasi pengeluaran mereka ke negara-negara yang mempunyai hasil bumi ataupun sumber kayu yang banyak. Contohnya macam Thailand, Vietnam dan Indonesia untuk mengatasi masalah bahan mentah ataupun hasil bumi yang kurang. Baiklah, yang kelima adalah tenaga buruh dengan kemahiran khusus. Ini digunakan untuk memulakan operasi di negara luar untuk menjimatkan kos buruh dan memaksimumkan keuntungan. Selalunya negara-negara membangun macam Malaysia, Indonesia, kos tenaga buruh itu adalah lebih rendah berbanding tenaga-tenaga buruh di negara-negara Eropah. Okey, jadi mereka akan cuba buka di negara-negara membangun untuk mengurangkan lagi kos buruh. Baiklah, sekarang kita beralih ke faktor penggalak globalisasi. Jadi ada 4 faktor penggalak globalisasi. Yang pertama adalah peranan kerajaan. Bagaimana kerajaan itu mengamalkan sifat terbuka terhadap kemasukan syarikat multinasional dan juga polisi yang mesra perniagaan. Jadi bila keadaan ini wujud dan diamalkan oleh sesebuah kerajaan itu, contohnya macam pelepasan cukai, lepas tu taraf perintis, pengecualian visa untuk rakyat negara tertentu, ia akan menggalakkan lagi globalisasi itu berlaku. Kedua, infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi yang maju. Ia merujuk kepada kawalan perniagaan yang menjadi lebih mudah. Sebab apa? Sebab kita ada teknologi dan komunikasi kan. Bila-bila masa mau buat mesyuarat antara cawangan dan juga negara induk boleh dibuat pada bila-bila masa. Jadi ia akan menggalakkan inovasi, produktiviti dan pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Okey. Yang ketiga adalah infrastruktur pengangkutan yang baik. Sekarang ni pengangkutan darat, pengangkutan udara dan air sangat banyak. Jadi ia dapat menggalakkan globalisasi untuk
kita melakukan perniagaan. Jadi aktiviti perniagaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah berbanding dulu-dulu yang kemungkinan kita hanya boleh menggunakan jalan laut sahaja. Okey, yang keempat, pelancongan. Pelancongan memberikan sumber yang besar kepada ekonomi negara. Jadi apa yang boleh dibuat adalah galakan dan insentif untuk membangunkan sektor pelancongan. Jadi bila ada galakan diberikan, maka sektor pelancongan ini dapat berkembang dan ia juga akan menggalakkan globalisasi berlaku. Seterusnya adalah pelaburan langsung asing. Jadi kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pelaburan langsung asing. Ia merupakan pelaburan yang dibuat oleh firma atau individu dari luar negara untuk memulakan operasi perniagaan ataupun membeli aset perniagaan di Malaysia. Pelaburan langsung asing ini boleh dilakukan dengan cara yang berikut. Pertama, membina kemudahan pengeluaran di negara yang lain. Kedua, pengambil alihan syarikat asing. Ketiga, usaha sama dengan syarikat tempatan. Dan yang keempat, membuka subsidiari. Baiklah, sekarang kita lihat kesan pelaburan langsung asing. Jadi ada dua lah. Selalunya apa-apa benda pun dia mesti ada kesan positif dan juga kesan negatif. Kita lihat terlebih dahulu apakah kesan positif untuk pelaburan langsung asing. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Bila ramai pelabur asing masuk, maka ia akan memberi peluang peningkatan perniagaan dalam sesebuah negara. Jadi ia akan membantu untuk meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah negara. Kedua, pindahan teknologi. Bila pelabur langsung asing yang daripada negara-negara maju ini masuk ke dalam sesebuah negara, maka mereka juga akan turut membawa masuk teknologi-teknologi yang canggih. Maka ia dapat memberi kebaikan kepada negara yang dimasuki itu. Okey, ketiga, meningkatkan kemahiran modal insan. Okey, bila pelabur luar masuk, maka mereka akan memberikan ataupun menyediakan pelbagai program latihan untuk meningkatkan lagi produktiviti dan keupayaan pekerja dalam sesebuah negara. Maka secara tidak langsung ia meningkatkan kemahiran modal insan. Yang keempat, meningkatkan modal pelaburan. Semakin banyak pelabur langsung yang masuk, maka semakin banyak modal yang dapat dibawa masuk ke negara Malaysia. Ini boleh digunakan untuk meningkatkan lagi perniagaan di Malaysia, sekaligus dia dapat meningkatkan modal pelaburan dalam Malaysia. Apakah pula kesan negatif akibat pelaburan langsung asing ini? Pertama, ketidakseimbangan pendapatan. Bagaimana ketidakseimbangan pendapatan ini berlaku? Firma asing yang melabur di sesebuah negara akan menawarkan upah dan intensif yang lebih baik berbanding dengan firma tempatan. Jadi berebut-rebutlah orang untuk kerja di firma asing sehingga ia memberi kesan buruk kepada firma-firma tempatan. Lagi firma-firma ataupun peniaga-peniaga kecil dalam bidang peruncitan. Contohlah kan macam sekarang ada banyak yang masuk ke dalam hypermarket yang masuk ke dalam Malaysia. Selalunya orang akan lebih pilih untuk membeli di pasar raya berbanding di kedai-kedai runcit. Jadi ia akan menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan. Kedua, kemusnahan alam sekitar akibat daripada perluasan tapak ataupun tanah yang akan digunakan untuk mewujudkan tapak pengeluaran. Dan yang ketiga adalah aliran untung ke luar negara. Sebab bila mereka buka di negara kita, semestinya untung mereka akan dihantar juga ke negara asal mereka. Jadi ia akan menyebabkan aliran untung ke luar negara. Jadi itu sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini. Berjumpa lagi kita di topik yang akan datang. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow Cikgu untuk topik yang seterusnya. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Bye.